Pergi tidur luar. Ngemak aja. Sian suami. Kadang suami tu usik je. Usik. Nak mati orang tua ni. La ilaha illallah. Jangan. Kan? Kalau dia dah gosok-gosok tu, ajak, marilah tidur sama. Dapat dah lagi. Macam tu. Sian suami. Tidur kat luar. Atas lantai. Dah lah tak ada selimut. Tarik kain ihram mau balik umrah hari tu. Putih dah macam jenazah. Kesian. Kan? Yang ketiga, dah makan sama-sama, solat sama-sama, tidur sama. Keempat, yang keempat jalan sama-sama. Anak dah tidur, kunci pintu, tutup tingkap, naik motor. Peluk abang, peluk. Round satu kunak sampai ke Tawau. Naik motosikal, gereng sampai nyanyi. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isteri kat belakangnya, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Masa tu hujan tak nampak bintang. Tiba-tiba dekat satu lorong tu, dekat celah-celah pokok sawit tu, tayar bocor. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara yang berusaha, Puan Hajah Saniah binti Abdul Salam, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Pengurus Sekolah Merangkap Rakan Hadid, yang berusaha Encik Selamat bin Yusof, Pengetua SMK Kunak Jaya, yang berusaha Encik Latih bin Katik, Wakil yang berhormat Puan Razlinah binti Haji Arif, Adun N63 Kunak Merangkap, Ketua Bahagian Kunak Parti Gagasan Rakyat Sabah, Encik Ribut bin Nasib, YDP, PIBG, SMK Kunak Jaya, yang dihormati rakan kerjasama Encik Nel Sambora, Pengurusi Law Fest Persatuan Peniaga Bergerak Low Cost Fiesta Tour, yang berusaha Puan Hajah Maznah bin Haji Hassan, Pengurusi Karnival Jubli Perak, SMK Kunak Jaya, 25 tahun, merangkap Guru Penongkanan Kurikulum SMK Kunak Jaya, yang dihormati rakan strategi Pegawai Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta badan swasta, yang berusaha Ketua Penyelaras Karnival Jubli Perak SMK Kunak Jaya 2023, Cikgu Khalid Asar bin Arifin, guru-guru, ibu bapa, murid-murid, hadirin hadirat dihormati sekalian. Panjang betul senarai. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Isi ikan di dalam balang, diisi bersama gula batu. Ramai-ramai semua datang nak dengar ceramah saya, jangan tak tahu. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berilmu. Orang Kunak memang hebat, beramai-ramai kerana majlis ilmu. Alhamdulillah. Hari ini saya minta maaf banyak, saya dah sampai awal. Saya memang nak sangat jumpa you all semua, tak sangka pula hujan ni So kalau hujan nanti kita hujanlah sama-sama, boleh? Jadi apa-apa pun, kita hari ini kalau ikutkan, pada malam ini adalah malam yang bersejarah, kerana first time saya berceramah dekat sekolah ini, dan saya pun tidak menyangka ramai betul. Saya tengok ni kehadiran tak kurang 30,000 orang. Ini satu pencapaian. Saya dengar dekat luar pun masih ramai lagi yang tak dapat masuk, kan? Jadi apa pun, kita hari ini berbincang tentang keluarga bahagia, dambaan syurga. Nak membentuk bahagia ni macam-macam, kan? Dimulai dengan tujuan pernikahan tu sendiri. Macam mana nak membentuk keluarga yang bahagia? Apakah bahagia itu? Ada orang cakap bahagia tu duit banyak. Ada orang cakap bahagia tu adalah merupakan kita tak ada masalah. Ada orang cakap bahagia tu merupakan kita saling berkasih sayang selama 24 jam. Tapi sebenarnya hakikatnya bahagia tu ada satu perkara yang datangnya daripada mana? Datang daripada mana? Iyalah, betul lah tu.
Tapi datangnya daripada hati kita ni, kan? Dengan izin Allah, mana datang dari hati kita. Kadang-kadang bila sebut duit banyak bahagia, tak juga. Macam malam ni, kan, ada yang tak ada duit pun hari ni boleh datang, kan? Walaupun susah, jauh-jauh jalan kaki datang, alhamdulillah dapat juga bersama dalam majlis ilmu. Kalau nak katakan tak ada masalah, mana ada rumah tangga tak ada masalah? Semua ada masalah, cuma bagaimanakah cara kita menyelesaikan masalah kita. Dan kalau kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 21, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya. Cenderung dan tentram inilah yang disebut sebagai sakinah. Dan begitu juga diwujudkan, dijadikannya rasa kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini nak bahagia dalam hidup kita dicabar. Dicabar dengan keadaan semasa. Keadaan semasa kita berada dalam dunia yang dicabar oleh media sosial. Sekarang ni bila kita bercakap ni, satu dunia tengah tengok kita. Satu dunia tengah tengok kita. Dan hari ni yang siapa yang selama ni tengok saya dekat dalam TikTok, tengok dalam media sosial, hari ni dapat tengok secara berdepan. Tapi seluruh dunia juga sedang menyaksikan program ini. Dengan tak diduga, malam ni ramai juga yang menyaksikannya menerusi YouTube channel. Jadi pada semua sahabat-sahabat yang ada kat depan ni, jangan lupa subscribe YouTube Syamsul Debat TV. Boleh? Boleh tak? Nanti boleh like, tekan follow, tekan loceng. Faham Jadi macam mana kita nak bahagia sebenarnya? Nak bahagia ni 3 perkara tak boleh elak. Nombor 1, mesti ikut syariat Islam. Tak ada cara lain. Ikut syariat Islam. Macam mana pun lah, kalau kita belajar pada motivator mana-mana pun, tetap syariat Islam kena ikut. Kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan itu adalah merupakan proses yang berterusan. Itu sebabnya sampai sekarang ada suami masih lagi sebut, aku tak faham betul dengan bini aku. Apa lagi lah yang dia nak? Orang perempuan pun cakap, apa benda lah orang tua ni nak lagi. Tak mati-mati lagi orang tua ni. Contoh. Dan yang ketiga, sebenarnya kita kena faham bahawasanya tak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Cuba abang tengok orang tu. Orang tu balik mesti macam ni. Abang tengok isteri orang tu. Tengok orang ni macam mana. Kita buat perbandingan, dia tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan menjadikan masalah lebih besar lagi. Kan? Jadi, hari ini, apakah kunci keluarga bahagia? Kunci keluarga bahagia ada 5. Pertama, tahu tak 5 kunci tu? Yang pertama, kunci rumah. Yang kedua, kunci pejabat. Yang ketiga, kunci kereta. Yang keempat, kunci syurga. Dan yang kelima, kunci spare. Nombor 1, kunci rumah. Apa maksud kunci rumah? Sistemkan keluarga ikut sistem kekeluargaan Islam. Kan? Macam tadi lah ustazah tadi yang datang depan tadi, kaifa halukum, kaifa haluka. Kan? Dia cakap bahasa Arab semua tadi. Kan? Dia cakap dia belajar agama daripada kecil tu. Kan? Silap-silap dia membesar kat tanah Arab pun kita tak tahu. Dia mengajar Arab kat sekolah ni insya-Allah. Tapi bila saya sebut tadi kunci rumah ni, maksudnya sistemkan keluarga ikut sistem Islam apa? Daripada awal pagi bangun subuh. Bangun subuh berjemaah. Kadang-kadang orang perempuan dia bangun, dia semayang, dia lepaskan diri dia je. Kan? Dia bangun, dia semayang seseorang. Bismillah. Alhamdulillah. Sampai bagi salam Assalam. Lepas tu dia telah muka dia tengok suami atas kata. Syak geleng. Neraka lah orang tua ni. Jangan macam tu. Kejut suami solat sama-sama. Kejut suami solat sama-sama. Kan? Abang, bangunlah subuh. Abang, bangun subuh. Kalau macam tu lah cara kejut, silap-silap dua-dua tak subuh. Budak kecil jangan gelak. Budak kecil tu macam faham lah risau. Kan? Kejut semayang berjemaah sama-sama. Semayang jemaah sama-sama. Suami jadi imam. Nabi pesan apa? Bezakan rumah kamu dengan kuburan. Apa bezanya? Rumah dengan kubur ni, bezanya rumah dengan kubur adalah rumah sepatutnya
dialunkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi dengan kita mengimamkan solat, kita sudah tentu akan memetik ayat-ayat di dalam Al-Quran. Solat sama-sama. Dalam rumah tangga ni solat sama-sama, makan sama-sama, makan sama-sama. Kadang-kadang meja mahal tapi tak pernah makan sama. Anak-anak kemudian nanti suap, nantilah bersepah kan. Begitu juga kadang-kadang tak makan sama-sama, kadang-kadang makan waktu berbeza-beza, lepas tu makan asing-asing, akhirnya kemesraan tak dapat diwujudkan. Suami makan dan kemudian kadang isteri siap marah suami lagi. Kan, dah anak-anak dah duduk, pergi cakap dengan ayah kau. Mengangkang aja depan TV, dia marah. Suami tengok TV. Apa yang dia nak buat? So dia nak suruh suami sama-sama tolong dekat dapur. Tapi tengok time lah. Kalau suami tu nak tolong, dia tolong. Kalau tak tolong pun tak apa. Kan? Last minute, semua dah siap, anak-anak dah ready dekat meja, baru panggil suami. Ayah, makanan dah siap. Ayah pun datang. Sampai dekat meja, tengok anak-anak semua dah ready. Anak tak adalah ramai sangat, dalam 12 orang macam tu. Tengok anak-anak dah ready semua. Barulah ayahnya terasa macam wakil rakyat. Ayahnya datang. Semua ada. Ayahnya pun duduk. Barulah ibunya terbalikkan pinggan tu, barulah sendukkan, letakkan nasi dalam pinggannya. Kemudian ayahnya bergurau dengan anak sulungnya. Alung, baca doa. Ayah uzur hari ni. Ayahnya uzur. Anaknya pun baca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah. Ya Allah, panjang je doa budak ni. Akhirnya walhamdulillah bil alamin. Makan. Bila makan pula, tiba-tiba anak yang seorang tu, ibu nak telur tu sikit. Maknya pun ambil, kan? Ibunya ambil telur tu, cubit, letak dalam pinggan anak. Dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Ibunya pula minta, abang nak ayam tu sikit. Jadi suami pun ambil cubit, suapkan. Nah, apa? Bukalah mulut. Malulah orang tengok. Biarlah orang tengok. Lepas tu, yelah. Dia pun buka mulut. Bila dia suap, anak yo. Anak tak pernah tengok. Kan? Happy kan? Makan sama-sama. Yang ketiga, tidur sama-sama. Saya yang muda-muda, saya tak risau dia tidur sama. Tapi kadang yang dah tua-tua ni, kadang-kadang dia suka halau suami. Dia tidur luar, nyemak aja. Sian suami. Kadang suami tu usik je. Usik, nak mati orang tua ni. Alhamdulillah, jangan. Kan? Kalau dia dah gosok-gosok tu, hanya marilah tidur sama. Dapat dah lagi macam tu. Sian suami, tidur kat luar, atas lantai. Dah lah tak ada selimut. Tarik kain ihram mau balik umrah hari tu. Putih dah macam jenazah. Kesian. Kan? Yang ketiga, dah makan sama-sama, solat sama-sama, tidur sama. Keempat, yang keempat, jalan sama-sama. Anak dah tidur, kunci pintu, tutup tingkap, naik motor. Peluk abang, peluk. Round satu kuna sampai ke Tawau. Naik motosikal, gereng sampai nyanyi. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isteri kat belakangnya, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Masa tu hujan, tak nampak bintang. Tiba-tiba dekat satu lorong tu, dekat celah-celah pokok sawit tu, tayar bocor. Dah mula suami, kau lah ni BLM, berat lebih muatan. Isterinya marah, apa pula? Abang lah tak cek angin tu. Turunlah isteri, tolak motor. Suami tolak, isteri ikut kat belakang. Ya Allah, jauhnya jalan. Dalam 30 km. Jalan. Tiba-tiba suami isteri dah penat. Buka helmet, pegang helmet, jalan. Sampai satu penat lagi, buka pula tudung. Kiri tudung, kanan helmet, jalan dah macam penguin. Rambut kembang. Sampailah kat kawasan rumahnya, kat kawasan Kunak.
Suami tolak, tak. Dia ikut belakang. Jiran-jiran nampak, semua tutup tingkap. Esok pagi semua tegur suami dia. Mat, malam tadi kau ke yang tolak motosikal tu? Ya, akulah tu. Kenapa? Kau hati-hati, Mat. Kenapa pula? Aku tengok malam tadi ada lembaga ikut kau malam tadi. Itu bukan lembaga, itu isteri aku. Kan? Jadi jalan sama-sama. Sistemkan dalam rumah dalam sistem Islam. Solat sama-sama tu penting. Solat ibadah sama-sama, sembahyang. Suami menjadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Isteri dalam hati ni, suamiku. Sampailah waladdallin. Anak pun amin. Sampai ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Anaknya kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu ayat apa dia nak baca. Tak apa, yang penting jadi imam. Dah habis tu pula zikir, dah zikir baca doa. Ya Allah. Bahasa Melayu pun tak apa. Sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak pun pandang mak dia. Yang maknya pandang depan lah, sibuk aja lah. Aku juga sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Long, nama kau lah Long. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Ngah, nama kau pun ada. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga Alang. Tahu tak apa. Ya Allah, sesungguhnya Alung ini harapan keluarga, ya Allah. Cik Alung, dia bakal duduk ke SPM, berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka Alung. Kenapa Long? Angah tanya. Subjek ambil 9 aja. Macam mana nak dapat 12A? Ayahnya pun tak tahu anaknya ambil berapa subjek. Tetapi orang perempuan kalau nak daminkan doa suami, dengar betul-betul. Kadang-kadang kan bila imam baca Alhamdulillah Hamidin hamdan syakirin hamdan mazidah ya alhamdulillah jalla wajhaka. Dia ada yang dengar, dia tak dengar, tak dengar kan. Hati-hati. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah, aku dah lama ingin lagi, ya Allah. Aku sesungguhnya sudah lama, ya Allah. Yang isi kat belakang, amin, amin, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Allah. Mana kena nangis? Makbul. Jadi lain kali orang perempuan kalau dengar, ya Allah kau berikanlah aku, ya Allah. Orang perempuan kuat sikit. Cakap macam tu. Kalau nak tegur isteri pun dalam doa senang. Contoh isteri tak nak dengar cakap kan, dalam doa senang. Ya Allah, sesungguhnya kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Isteri belakang, faham? Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Kena jawab pula. Susah macam tu kan? Doa. Jadi makna kata dalam tu solat, mengaji sama-sama. Anak-anak pun kita ajak dia solat. Kalau pergi masjid, ajak pergi masjid sesama. Datang majlis ilmu ni bawa sama-sama kan? Sebab Nabi sebut apa? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu ni, datang majlis ilmu ni, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Datang majlis ilmu. Ini tidak. Kadang-kadang dekat masjid, dekat surau, nampak budak tu boleh lari, pergi balik. Nak main-main, pergi balik. Sampai tua budak tu. Lepas tu semayang dia balik. Dia tak datang masjid, tak datang surau. Ataupun ayah tengah semayang, Allahu Akbar, tiba-tiba anak panjat. Dah macam ni dah bapak ni. Aduh.
Maknya, pergi main jauh. Kesian ayah kau, nak semayang pun susah. Salah macam tu. Kalau buat macam tu sampai tua budak tu. Waktu semayang main jauh. Waktu semayang main jauh. Jadi macam mana? Tarik anak tu baik-baik. Adik cuba ikut macam mana ayah solat. Pandai macam tu lah anak ibu. Contoh. Lain lah kalau ayah dia tengah semayang, mak dia yang panjat. Itu patut halaukan. Sebab tak faham bahasa dah tua. Okay, itu yang pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Maksud kunci pejabat, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Itu sebab kata, kita dalam dunia ni, Nabi dah pesan, sesungguhnya anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jangan risau. Tuan-tuan kena hujan, saya pun kena hujan ni. Basah dah. Ustaz lah, okey je. Biar kita sama-sama kena hujan. Boleh? Boleh. Kita demam sama-sama. Jadi, mana kata, Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Banyak tu bukan 2 beg, bukan 2 guni, tapi 2 lembah emas. Dia akan minta lembah yang ketiga. Tapi Nabi juga cakap, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Nabi juga sebut apa? Nabi kata, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Jadi tak apa, kita walaupun kita duduk kampung, Samsul Debat pun orang kampung, membesar di kampung. Kampung apa? Kampung Batu Kikir saya lahir. Tahu Batu Kikir? Batu Kikir Jambatan Bosi. Pernah dengar lagu tu? Gulai udang sebelah ngong. Pernah kan? Tapi Jambatan Besi tu pun dah tak ada dah. Dah jadi jambatan konkrit dah. Jadi kita orang kampung, duit kita alhamdulillah sekadar cukup-cukup makan. Alhamdulillah, syukur sebab apa? Sebab dah dijanjikan yang halal itu cukup buat kamu. Tapi kalau kita nak mencari kekayaan, sebenarnya kita takkan jumpa. Sebab apa? Kekayaan itu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Pada setengah orang 500,000 pun belum kaya lagi. Ada orang ada 5 juta pun belum kaya lagi. Ada orang 10 juta belum kaya lagi. Tapi ada orang yang bersyukur 10 ringgit cukup banyak pada diri dia. Itu sebabnya belajarlah bersyukur. Ya? Jadi Nabi juga cakap, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Maksud kunci kereta, hala tuju pemanduan nak bawa keluarga kita, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa kereta, bawa keluarga kita menuju ke arah diredai Allah. Saya nak anak saya jadi anak-anak yang soleh-solehah. Seawal umur 7 tahun, saya dah didik anak saya masuk pertandingan bintang kecil. Kan tak kena. Macam mana pula masuk pertandingan nyanyian tu? Jadi sepatutnya apa? Anak saya dah masuk pertandingan musabaqah. Anak saya masuk pertandingan berzanji. Anak saya masuk pertandingan menulis khat. Anak saya telah masuk pertandingan pidato bahasa Arab, syarahan agama dan sebagainya. Sepatutnya hala tuju tu menuju ke arah mardatillah, arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masukkan anak-anak dalam pertandingan azan, masukkan anak-anak dalam pertandingan nasyid contohnya. Jadi itu adalah hala tuju. Seterusnya, apa yang perlu ada? Kunci syurga. Bila kata kunci syurga ni, macam mana nak masuk syurga? Nak masuk syurga tak ada cara lain. Nak masuk syurga mestilah nak kena dapatkan apa yang disebut sebagai rahmat Allah. Hidup kita dalam dunia kejar 3 perkara. Pertama, kejarlah disebut sebagai hidayah, supaya kita dapat beza yang mana buruk, yang mana baik. Kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat yang saya sebutkan tadi. Hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Tetapi nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Kena beribadah banyak-banyak. Allah tak nak pun ibadah kita, tapi kita yang nak Allah terima. Harapan kita Allah terima ibadah kita.
maka beribadah sebanyak-banyaknya. Dan dalam mencapai kesempurnaan ibadah, ada 4 perkara yang kena ada. Pertama, mestilah dengan ilmu, kena belajar. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Kadang-kadang kita ni kita beribadah, kita salat, kita mengaji, tetapi kita masih lagi tidak berubah perangai kita menjadi lebih baik lagi. Masih lagi buat dosa, masih lagi buat maksiat, masih lagi buat perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita. Dan yang keempat disebutkan sebagai kita hendaklah mulakan dengan niat. Dalam beribadah, niat penting. Inna a'malu bin niat. Dan yang kelimanya adalah kunci spare saya sebut tadi. Apa maksud kunci spare? Semua ada kunci. Ya, ayah ada kunci, ibu ada kunci, suami ada kunci, isteri ada kunci, maka mainkanlah peranan masing-masing. Hari ini dalam kita melayari hidup berumah tangga, sudah tentu cabarannya besar. Hari ini petanda-petanda akhir zaman cukup banyak. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai dalam rumah. Anak-anak seorang-seorang keluar, masuk asrama, masuk universiti, masuk sekolah asrama penuh. Kemudian bila keluar daripada asrama penuh, masuk universiti. Keluar dari universiti, dah kerja nak kahwin, dah tak duduk lagi dah dengan keluarga. Kemudian apa? Kemudian kita tengok kan, pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang, perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal, pakai jam tangan mahal tapi makin tak tepat masa. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin tak ada. Begitu juga berguru semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Itu sebabnya saya nak pesan juga pada semua yang ada kat sini hari ini. Tak lama lagi kita tengok negara kita di beberapa buah negeri akan melalui pilihan raya. Jadi janganlah kita pula beria-ria bergaduh-gaduh dekat dalam media sosial tu, diam-diam. Pada siapa yang menyokong satu pihak, diam-diam. Yang menyokong satu pihak, diam-diam. Jangan gaduh-gaduh. Yang penting jaga keharmonian tempat kita, jaga kampung kita, jaga rumah kita. Orang di Sembilan kata jaga porak kita, jaga kawasan kita. Jangan kita bergaduh-gaduh. Kadang-kadang orang lain dekat parlimen, dekat sidang DUN tu elok berpeluk-peluk, kita pula nak bergaduh-gaduh. Jangan kita berpecah-pecah, kerana Allah dah pesan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah yang bersatu padu, dan janganlah kita berfirqah-firqah. Jangan kita berpecah-pecah. Jaga keluarga kita. Amanah jaga anak-anak kita dengan baik. Saidina Umar ajar kita untuk didik anak macam mana? Ada 3 peringkat. 3 peringkat nak didik anak. Peringkat pertama 7 tahun pertama. Peringkat kedua 7 tahun kedua. Peringkat ketiga selepas 14 tahun. 7 tahun pertama layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi. 7 tahun pertama. Dia nak mainan tak susah. Banyak kedai RM2 sekarang ni. Kedai Iko RM2.40. Tak kisahlah. Kedai-kedai barang murah. Familiar saya tengok ada dekat Tawau. Kan? Ada kedai murah. Layankan anak kita. Tapi bila masuk aja umur 8 tahun, masuk 7 tahun kedua, layanlah anak seperti hamba. Mula bagi dia tugas, bagi dia kerja rumah, bagi dia bantu ibu ayah dia. Dan bila jadi hamba, bukan semua perkara yang dia nak dia boleh dapat. Mak ayah kena tapis, mak ayah kena kawal. Dan selepas 14 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Layan anak seperti sahabat. Mudah-mudahan anak kita akan mendengar apa yang kita kata, akan berbincang dengan kita dalam apa juga isu. Dan seterusnya, saya nak pesan juga bagaimana Saidina Umar pernah menyatakan, kan, satu ketika tu datang seorang lelaki bawa anak dia jumpa dengan Saidina Umar. Dia kata, "Wahai Umar," dia kata, "kau tolong nasihatkan anak aku ni derhaka." Maka kata Saidina Umar pun nasihatlah, "Jangan begini, neraka lah jawapannya untuk orang yang derhaka.
taatlah pada perintah Allah, bla 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 bla, cerita. Sekali anak tu bersuara, wahai Umar,